السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada malam ini kita sambung pengajian kitab Ad-Da' wad Dawa' oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, tahqiq oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari. Malam ini pada muka surat yang ke-50, muka surat yang ke-50, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jikalau kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Surah An-Nisa ayat 31. Malam ni kita masuk dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim berkenaan dengan bagaimana cara yang sebenarnya untuk kita hapuskan dosa kita. Maka Imam Ibn Qayyim dia bawakan kepada kita surah An-Nisa ayat 31, iaitu salah satu caranya ialah dengan kita menjauhi dosa-dosa besar. Bila kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah Ta'ala akan hapuskan segala dosa-dosa kita yang lain. Kata Imam Ibn Qayyim, berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahawa dijadikannya sesuatu sebagai sebab terhapusnya dosa tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Jadi kata Imam Ibn Qayyim, dia kata sebagaimana yang kita huraikan sebelum ini, cara untuk kita dapat pengampunan Allah, dia bukan satu cara. Dalam pengajian yang lepas, saya telah senaraikan apa yang telah disebut oleh para ulama. Selain daripada kita bertaubat, selain daripada kita beristighfar dan sebagainya, maka Imam Ibn Qayyim dia kata bahawa dalam banyak-banyak sebab untuk kita hapuskan dosa-dosa itu, dia kata kita jangan bergantung kepada satu sebab. Dia kata alangkah baiknya kita gunakan 2, 3 dan seterusnya sebab-sebab untuk menghapuskan dosa.
itu jauh lebih efektif, jauh lebih berkesan. Dia macam kita nak sihat, tuan-tuan. Kita nak sihat. Kita bukan sekadar makan ubat. Tapi kalau kita guna semua cara yang ada untuk kita sihat, maka itu lebih membantu untuk kita sembuh daripada penyakit yang kita alami. Macam yang saya pernah bagi contoh kepada tuan-tuan sebelum ini, iaitu saya bagi contoh berkenaan dengan kita ada sakit, kan? Sama ada kita ada darah tinggi ke, kencing manis ke, jantung dan sebagainya. Doktor bagi ubat. Tuan-tuan tanyalah mana-mana doktor pun, kita nak sembuh bukan semata-mata kita regularly makan ubat, bukan semata-mata kita disiplin dalam bab ubat sahaja. Tapi kalau kita boleh gunakan cara lain untuk support ubat tadi, kita ubah lifestyle kita, gaya hidup kita, kita jaga diet, pemakanan, kita tidur awal dan sebagainya, maka semua kaedah-kaedah yang kita guna tadi itu saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Stress management dan sebagainya, semua ni dia saling bantu-membantu. Maka inilah yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Bila kita berbicara tentang ad-da' wad-dawa, kita bercakap tentang penyakit dan cara mengubati penyakit itu, kita jangan hanya bergantung kepada satu kaedah. Kita kena guna semua kaedah yang kita tahu, yang diberitahu kepada kita oleh pakar-pakar dalam bidang yang terbabit. Jadi bila semua pakar ni menyenaraikan kepada kita kaedah-kaedah untuk kita lakukan, jangan ambil satu. Kalau boleh kita ambil semua. Kalau tak boleh ambil semua pun, ambil semaksimum yang mungkin. Maka itu lebih cepat untuk kita sembuh. Maka inilah yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim. Dia kata dalam banyak-banyak kaedah untuk kita hapuskan dosa kita, kalau kita menggunakan lebih daripada satu, maka itu lebih baik dan lebih sempurna penghapusan dosa tersebut. Dia kata apa? Bahkan penghapusan dosa dengan terkumpulnya dua sebab tadi menjadi lebih kuat dan lebih sempurna daripada penghapusan dosa yang terjadi dengan satu sebab sahaja. Jadi jangan ambil satu sebab, ambil dua sebab, tiga sebab, dua kaedah, tiga kaedah untuk kita hapuskan dosa kita. Jikalau sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa semakin kuat, maka penghapusan dosa juga akan menjadi lebih sempurna dan lebih kuat. Jadi kalau kita ambil kaedah yang lebih kuat, lebih banyak, maka dia lebih sempurna. Sebagaimana contoh yang saya sebut sebelum-sebelum ini, kita basuh pakaian. Bukan sahaja kita guna mesin basuh. Mesin basuh pun tuan-tuan, cuba tuan-tuan tanya orang yang biasa dengan mesin basuh. Front load dengan up load, mana yang lebih bersih? Lepas tu penggunaan air panas berbanding dengan air sejuk, mana lebih bersih? Kemudian kualiti sabun yang tuan-tuan guna. Kita duk kata baju orang bersih, pasal apa baju aku tak bersih? Dah hang pakai sabun murah. Lepas tu duk komplain kata tak bersih. Itu contoh. Semua tu faktor yang menentukan sejauh mana pakaian yang kita basuh itu bersih. Jadi bila kita faham kaedah ni tuan-tuan, maka kita faham bukan sahaja dalam soal dunia, malah akhirat pun macam tu. Nak hapuskan dosa, pakai satu kaedah sahaja. Tu pun kalau kita guna elok. Yang paling malang, dahlah guna satu kaedah sahaja untuk hapuskan dosa, buat lebih kurang, cincai. Oh, nak bersihkan dosa, taubat. Tapi taubat buat lebih kurang, cincai. Maka macam mana kita nak sempurnakan penghapusan dosa? Maka hendaklah kita gunakan kaedah sebanyak yang mungkin. Maka dia kata, sebahagian lain bersandar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku sesuai dengan sangkaan baik hamba-Ku, maka hendaklah dia bersangka kepadaku sebagaimana yang dia mahu.
Baik, sidang hadirin mukminin, kita tengok sedikit tafsir berkenaan dengan surah An-Nisa ayat 31 yang kita baca tadi. Baik, ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan sekalian, ialah surah An-Nisa ayat 31. Yang mana ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kata Imam Ibn Kathir berkenaan dengan ayat ini? Dia kata Imam Ibn Kathir, apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang ke atas kamu melakukannya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kamu dan kami masukkan kamu ke dalam syurga. Oleh kerana itu, dalam firman selanjutnya, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, iaitu dalam syurga. Kata Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar, dia kata telah menceritakan kepada kami, Muammal ibn Hisham telah menceritakan kepada kami, Ismail ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Khalid ibn Ayyub daripada Muawiyah ibn Qurrah daripada Anas yang mengatakan, kami belum pernah melihat hal yang semisal dengan apa yang disampaikan kepada kami daripada Tuhan kami. Kemudian kami rela keluar meninggalkan semua keluarga dan harta benda, iaitu diberikan pengampunan bagi kami atas semua dosa selain daripada dosa-dosa besar. Dia kata apa? Dia kata tak ada benda yang mana kalau dibandingkan dengan kesanggupan kita keluar tinggalkan semua keluarga dan harta benda. Siapa di kalangan kita ni tuan-tuan, dalam hidup dia sanggup tinggal semua keluarga dia dan sanggup tinggal semua harta benda dia? Saya tuan-tuan, kalau saya pergi ke mana-mana pun, outstation, meeting luar daripada Penang, saya mudah rasa sunyi, duk teringat nak balik rumah. Itu saya lah. Tuan-tuan saya tak tahu kan. Mungkin ada orang kalau duduk rumah lagi serabut kan, tengok isteri, tengok anak, tapi saya tak tahu. Tapi saya percaya tuan-tuan dengan saya pun sama. Bila kita berjauhan dengan isteri kita, dengan keluarga kita, kita akan rasa kesepian. Mungkin kita keluar daripada rumah setakat seminggu, boleh. Lepas tu kita akan mulai datang rasa rindu. Apatah lagi kalau kita disuruh tinggalkan semuanya. Tinggalkan keluarga, tinggalkan harta benda. Siapa yang sanggup tinggalkan keluarga dia, tinggalkan harta benda? Siapa yang sanggup? Tak ada orang yang sanggup, tuan-tuan. Tidak ada orang yang sanggup. Tapi dalam riwayat ni disebut tentang bagaimana kita ni sanggup tinggalkan keluarga, tinggalkan harta benda kalau kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia ni sangat takut kalau mereka dikenakan azab oleh Allah taala di atas dosa yang mereka lakukan. Tuan-tuan ingat hadis yang mungkin saya pernah sebut dalam kuliah dan mungkin tuan-tuan belajar di tempat lain. Dalam Sahih Muslim pun ada, dalam Sahih Bukhari pun ada. Itu kisah tentang satu orang lelaki yang banyak buat dosa. Dia banyak buat dosa. Sebahagian ulama yang mensyarahkan hadis tu kata, lelaki ni jenis orang yang dia tak heran nak buat benda baik. Dia tak buat baik pun dalam kehidupan dia. Hidup dia penuh dengan dosa, maksiat. Sehinggalah satu hari dia dapat merasakan bahawa dia akan mati. Bila dia rasa dia nak mati, baru dia rasa takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia takut kepada Allah, dia panggil anak-anak dia. Dia pesan kepada anak dia, dia kata kalau dia mati,
maka bakarkan mayat aku. Bakarkan mayat aku. Bila mayat aku tu jadi arang, kamu ketuk arang tu bagi dia hancur jadi debu, jadi abu. Bila arang mayat aku tu jadi abu, engkau ambil abu tu, tunggu sewaktu angin bertiup kencang, separuh engkau lemparkan abu tu di daratan, dan separuh yang lain kamu lemparkan ke dalam lautan. Pasal apa, tuan-tuan? Dia nak pastikan supaya abu dia tadi akan menjadikan dia ni tidak akan dibangkitkan semula. Tapi apa yang berlaku? Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Orang yang mati dibaham oleh jerung sekalipun, Allah Ta'ala boleh bangkitkan. Orang yang daging dia diratah oleh binatang buas, rimau, singa macam mana sekalipun, dia akan tetap dibangkitkan. Dalam perut buaya sekalipun, Allah Ta'ala akan bangkitkan. Tubuh dia hancur di mamah bumi sekalipun, Allah Ta'ala berkuasa untuk hidupkan semula. Maka tidak sukar bagi Allah, mudah bagi Allah untuk hidupkan semula. Walaupun orang tu dah jadi abu-abu, dia ditiup berterbangan oleh angin dan sebagainya. Maka dalam hadis tu, tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, Allah Ta'ala hidupkan dia balik, bangkitkan dia semula, dan Allah Ta'ala tanya, dan dia kata sebab dia takut kepada Allah. Dia tahu yang dosa yang dia buat selama ni akan menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada dia. Maka apa jadi, tuan-tuan? Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Maka para ulama kata apa tentang hadis ni, tuan-tuan? Antara sebab benda yang akan menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa tuan-tuan diampunkan oleh Allah, dosa saya yang banyak ni diampunkan oleh Allah, selain daripada sebab-sebab yang kita mengaji sebelum ni, senarai bagaimana cara untuk kita pastikan, untuk kita dapatkan pengampunan oleh Allah. Selain daripada itu apa dia, tuan-tuan? Iaitu khasyah. Kita takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Bila dalam diri kita ada perasaan takut kepada azab Allah, itu menjadi salah satu sebab Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sedangkan, tuan-tuan, kesilapan lelaki itu dalam hadis tu adalah kesilapan yang boleh mencacatkan akidah dia. Seolah-olah Allah Ta'ala tidak berkuasa untuk hidupkan dia semula. Tuan-tuan fikir cara logik. Ada ke orang yang betul-betul beriman kepada Allah, disuruh bakar mayat dia sampai jadi abu, suruh anak-anak pergi buang, tohok semua abu tadi di laut, di darat, di sungai apa semua. Lepas tu dia rasa Allah Ta'ala tak akan dapat hidupkan dia balik, melainkan cacat akidah dia. Tapi apa jadi dalam peristiwa ini? Takut dia kepada Allah itu, Allah Ta'ala utamakan berbanding dengan kesilapan dia dalam soal akidah. Kesilapan itu adalah kesilapan in good faith, bona fide. Bukannya kesilapan dia untuk dia derhaka kepada Allah, untuk dia tentang Allah, tidak. Tapi kesilapan itu lantaran ketakutan dia kepada azab Allah, menyebabkan itu menjadi faktor Allah Ta'ala ampunkan semua dosa dia. Sebab tu kita, orang Islam ni, tuan-tuan, dia dosa banyak mana sekalipun, selagi dia orang Islam, kita minta Allah Ta'ala ampun dosa dia, dan kita sangka baik dengan dia bila dia mati. Itu sikap, attitude yang betul bagi kita orang-orang Islam. Saya teringat macam mana dalam
Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dia cerita tentang kesesatan dan kesalahan Ibnu Sina. Tuan-tuan tahu Ibnu Sina, dia tokoh ilmuwan Islam yang besar, sehingga kan sumbangan dia dalam matematik, dalam fizik, dalam perubatan diakui oleh dunia barat. Tapi para ulama kita bincang tentang kecacatan dan kesalahan Ibnu Sina dalam akidah, khususnya kaitan dia dengan Syiah Ismailiyah, manakala yang lain kata kaitan dia dengan Syiah Qaramitah Batiniyah. Tapi tuan-tuan nak tahu, walaupun ramai ulama-ulama membahaskan tentang kesilapan Ibnu Sina, tapi ada beberapa ulama yang menyebut perkara baik supaya kita bersangka baik kepada Ibnu Sina. Antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang terkenal Siyar A'lamin Nubala. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata Ibnu Sina, dia bertaubat pada hujung kehidupan dia. Dia banyak bersedekah dan dia mati pada malam Jumaat dalam bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan tengok cara Al-Imam Az-Zahabi dia bawa fakta-fakta ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa walaupun Ibnu Sina itu dibahaskan kesilapan-kesilapan akidah dia, kesalahan-kesalahan, kecacatan dia dalam bab-bab tertentu dalam akidah, khususnya kaitannya dengan Syiah Qaramitah Batiniyah dan sebagainya, tetapi dalam banyak perkara lain, ulama besar seperti Imam Ibn Katsir, seperti Imam Az-Zahabi dan seumpamanya telah menarik perhatian kita supaya kita bersangka baik kepada Ibnu Sina dan mendoakan dia supaya dia ni sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menerima taubat dia, dan taubatnya itu di hujung kehidupan dia yang menunjukkan bahawa dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu contoh nak sebut kepada tuan-tuan bagaimana penghapusan dosa yang boleh berlaku. Samalah juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, dia bawa satu hadis Salman Al-Farisi yang menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Salman Al-Farisi, tahukah kamu apakah hari Jumaat itu? Nabi tanya kepada Salman, "Atadri ma yaumul Jum'ah?" Kamu tahu tak hari Jumaat itu apa? Qultu, kata Salman Al-Farisi, qultu al-yawm alladhi jama'allahu fihi abakum. Dia kata bahawa hari Jumaat adalah hari Allah Ta'ala menghimpun datuk nenek moyang kamu, yakni hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku mengetahui bahawa apakah hari Jumaat itu. Nabi kata dia tahu, lakin adri ma yaumul Jum'ah. Dia kata aku tahu hari Jumaat itu apa. Dia kata tidak sekali-kali seorang lelaki bersuci dan dia melakukannya dengan baik, dan dia mendatangi solat Jumaat dan diam mendengar khutbah hingga imam selesai sembahyang dia, melainkan hari Jumaat itu merupakan penghapus bagi dosa-dosa kecilnya antara Jumaat itu sampai Jumaat berikutnya, selagi dosa-dosa yang besar dijauhi olehnya. Nak cerita apa, tuan-tuan? Nak cerita mudah tak untuk kita hapuskan dosa hari satu minggu tu, daripada satu Jumaat kepada Jumaat seterusnya? Mudah. Macam mana cara dia? Iaitu setiap kali hari Jumaat kita bersuci, lepas tu pergi sembahyang Jumaat,
dengar khutbah elok-elok sampai habis semayang, maka itu menjadi penghapus dosa untuk seminggu tu. Dan kita setiap kali hari Jumaat kita semayang Jumaat, bermakna setiap minggu dosa kita dibersihkan oleh Allah kalau kita buat betul-betul. Itu contoh tentang bagaimana kaedah-kaedah penghapusan dosa ni kita kumpul, kita buat semua sebanyak yang mungkin, maka itu akan lebih membersihkan dosa kita. Cuma kita di Malaysia ni hari Jumaat orang lelaki je semayang, kan? Tidak jadi kebiasaan orang perempuan semayang Jumaat. Kalau tuan-tuan pergi luar negara, tak payah luar negara, tuan-tuan pergi di Mekah, di Madinah, tuan-tuan tengok kita buat umrah, kan, semua pakat semayang, orang perempuan pun semayang. Tapi di Malaysia ni kita tak jadi kebiasaan. Sewaktu saya di England dulu pun 4 tahun lah orang perempuan semayang Jumaat. Masjid kita buka ruang untuk orang perempuan semayang Jumaat. Tapi tak apa, yang penting yang kita nak cerita pada malam ni tuan-tuan ialah contoh-contoh bagaimana kita himpunkan semua kaedah-kaedah untuk hapuskan dosa. Jangan buat satu, buat semua. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Lepas tu kita sambung tuan-tuan sekalian dengan hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban, Ibn Mubarak dan sebagainya. Hadis ni sanad dia sahih. Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku sesuai dengan sangkaan baik hamba-Ku, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sebagaimana yang dia mahu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala akan buat kepada hambanya sesuai dengan sangkaan hambanya kepadanya. Mana kita kena sangka baik. Jadi apa maksud sangka baik di sini? Yang kata sangka baik dengan Allah ni sangka baik macam mana? Kata Imam Ibn Qayyim, tidaklah diragukan bahawa sangkaan yang baik berkaitan dengan perbuatan yang baik. Sangkaan baik itu dia berkaitan dengan perbuatan yang baik. Orang yang berbuat kebaikan akan berbaik sangka kepada Tuhannya, iaitu Allah akan membalas perbuatan baik itu, tidak mengingkari janjinya, serta akan menerima taubatnya. Maksud dia, kalau kita berbaik sangka dengan Allah, kita sendiri itu baik. Sebab apa? Sebab kita percaya Allah Ta'ala akan balas perbuatan baik kita. Allah Ta'ala tidak akan memungkiri janji dia, dan Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Tetapi kata Imam Ibn Qayyim, adapun orang yang melakukan keburukan, terus menerus berbuat dosa besar, tak berhenti buat dosa besar, kezaliman dan penyimpangan terhadap syariat, maka kegelisahan serta ketakutan yang timbul daripada kemaksiatan, kezaliman, juga perkara yang haram akan menghalang pelakunya untuk berprasangka baik kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Imam Ibn Qayyim kata, kita nak kenal orang tu dia sangka baik ke tidak dengan Tuhan dia. Maka kalau orang tu berterusan buat dosa besar, berterusan buat zalim, hak mana syariat ajar kepada dia yang tu dia tak buat, maka dia kata itu contoh orang tu dia tidak bersangka baik kepada Tuhan. Ini boleh disaksikan dalam realiti sehari-hari. Boleh tengok realiti sehari-hari. Dia bagi contoh hamba abdi yang melarikan diri daripada tuan dia, memiliki perilaku yang buruk dan tidak taat kepada majikannya, tentu tidak akan berbaik sangka kepada majikan dia. Tuan-tuan tengok, kita ada pekerja, pekerja kita selalu ponting kerja, tak datang, hari kerja tak datang, lepas tu hilang macam tu je. Adakah kita nak kata pekerja ni baik sangka dengan kita? Tak. Bila dia ponting kerja,
dia lari daripada tempat kerja dan sebagainya, bermakna dia tidak sangka baik kepada kita. Kalau dia sangka baik kepada kita, dia akan bekerja dengan baik. Sebab dia sangka baik, dia tahu bahawa kita akan bayar gaji dia, kita akan bagi bonus dekat dia, kita akan hargai dia. Tapi kenapa dia tinggalkan kita? Dia pergi kerja tempat lain. Sebab dia tak percaya kepada kita. Ini contoh yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim supaya kita mudah faham. Jadi yang kata sangka baik kepada Allah, kalau kita ni satu orang yang taat dalam beragama. Kegelisahan dan ketakutan yang timbul akibat perilaku buruk tidak akan pernah berkumpul dengan persangkaan baik selama-lamanya. Orang yang melakukan perbuatan buruk akan merasai ketakutan dan kegelisahan yang setara dengan perbuatan buruknya. Sungguh orang yang paling berbaik sangka kepada Tuhannya adalah orang yang paling taat kepadanya. Dia kata, kalau kita ni buat benda jahat, akan ada kegelisahan dalam diri kita. Kita tak akan tenang sebab kita tahu kita buat silap. Saya masa di UK, kawan-kawan pesan, kalau terserempak dengan polis, jangan pandang dekat polis tu. Sebab kalau kita pandang kat dia, nanti dia tengok kat mata kita, kalau kita nampak macam takut, dia akan check kita ni silap apa. Budak-budak Malaysia, tuan-tuan, duduk kat UK, ramai yang buat salah banyak. Bawa kereta tak ada lesen, tak renew insurans, tak renew road tax, dah duit tak ada, nak jimat kan, lesen tak ada, bawa juga kereta, insurans mahal, tak renew insurans, macam-macam lah kesalahan. Ada yang kerja lebih hours. Kita bila kita duduk di UK, kita tak dibenarkan bekerja lebih daripada 18 jam seminggu. Siapa yang kerja lebih daripada 18 jam seminggu akan ditangkap dan dihalau oleh pihak berkuasa UK. Jadi banyaklah kesalahan. Jadi kawan saya yang seorang ni, dia bawa kereta, lesen tak ada, insurans tak ada, selisih dengan polis. Bila selisih dengan polis, dia teringat kawan kata jangan tengok polis. Dia dah tertengok polis dah. Bila dia tertengok polis, dia teringat kawan kata jangan tengok polis, dia pun kalih tengok. Jadi polis perasan dia macam takut. Polis pun hambat dia. Polis pun hambat dia. Bila polis hambat dia, tuan-tuan, confirm lah. Dia kat sana dia pakai scanner. Dia scan nombor plate kereta kita, tengok road tax tak ada, insurans tak ada. Dia dekat sana, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bawa kereta tak ada insurans, tak ada road tax, tuan-tuan kena turun. Satu family kena turun daripada kereta. Kena turun. Itu nightmare. Kan? Nightmare. Siapa yang kena tu dah tahu lah. Kan? Jadi itu contoh. Kalau kita buat salah, tuan-tuan, kita punya body language, kan, kita punya expression muka kita, orang boleh agak dia ni mesti buat salah ni. Kita nampak macam takut, gelisah. Dia macam itu. Itu baru undang-undang dunia. Macam anak kita lah. Kan? Anak kita buat salah. Dia masuk rumah, kita nampak muka dia, kita tahu dah ni pelik semacam, tengok muka macam sembunyi sesuatu lah. Kita tahu dia telah melakukan kesalahan. Maka kata Imam Ibn Qayyim, kegelisahan dan ketakutan yang timbul akibat daripada perilaku buruk itu, dia akan berkumpul. Dia akan berkumpul. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang-orang mukmin itu berbaik sangka kepada Tuhannya, sehingga dia pun melakukan amalan yang baik. Sebaliknya sesungguhnya orang yang derhaka itu bersikap buruk sangka kepada Tuhannya, sehingga dia pun melakukan amalan yang buruk. Bagaimana mungkin seseorang akan berbaik sangka kepada Tuhannya jikalau dia lari daripada Tuhannya, berpindah-pindah daripada satu kemurkaan Allah kepada kemurkaannya yang lain, menjerumuskan dirinya ke dalam laknatnya, merendahkan dan mensia-siakan hak dan perintahnya, serta meremehkan larangannya, sehingga mengerjakan dan terus-menerus melakukannya.
Jadi orang yang macam ni tuan-tuan, kita tak boleh kata dia baik sangka kepada Allah. Berita siang tadi, satu orang ustaz ataupun tok guru pondok didapati bersalah kan oleh mahkamah, kena penjara 13 bulan. Tuan-tuan tak payah ceritalah dia tok guru pondok ke, dia pakai serban ke, dia mengajar kitab ke, kita nak kata dia orang baik. No. Bila dia melakukan kesalahan, apatah lagi kesalahan itu yang bersifat amang seksual, maka ini satu kesalahan yang besar yang kita tak boleh biarkan. Jadi tak boleh. Kita kena bagi tahu kepada masyarakat, jangan hantar anak kamu ke pondok ini. Kenapa? Sebab guru dia didapati bersalah melakukan gangguan seksual kepada pelajar dan sebagainya. Kita tak boleh kata orang ni orang baik. Orang baik dia tak akan buat benda-benda macam ni. Dia tidak akan mengkhianati amanah yang orang bagi kepada dia. Ibu bapa hantar anak dengan amanah yang besar, setinggi gunung, minta ustaz tolong jaga anak, tolong didik anak ni supaya jadi hamba Allah Ta'ala yang baik. Tetapi guru inilah yang mengkhianati amanah itu. Jadi kita tak boleh biarkan. Hukuman perlu dikenakan kepada orang yang macam ni. Kalau tuan-tuan tengok apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan husnuzon, yang kata kita nak husnuzon dengan orang ni macam mana cara dia. Baik. Yang dikatakan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, ini ialah salah satu ibadat hati kita. Maka siapa dia yang dikatakan sebenarnya berhusnuzon kepada Allah? Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata kena beza antara husnuzon dengan ghurur. Ghurur makna terpedaya dengan diri sendiri. Ada orang dia berbaik sangka kepada Allah, daripada dia baik sangka kepada Allah Ta'ala itu menyebabkan dia rajin melakukan amal ibadat, menyebabkan dia suka tolong orang, menyebabkan dia suka bimbing orang, bagi tahu kepada orang amal-amal soleh ni apa dia. Maka itu sikap yang betul. Tapi kalau seorang tu dia husnuzon kepada Allah, menyebabkan dia ni malas bekerja, menganggur, tak apalah, nanti Allah Ta'ala bagilah rezeki. Tapi dia duduk rumah, tidak kata keluar nak cari kerja dan sebagainya. Itu bukan husnuzon. Saya ingat masa saya mula-mula sampai di UK, tuan-tuan, kalau duduk di UK tanpa kerja part time, kita tak boleh duduk di UK. Sebab scholarship sikit. Boleh saya duduk di rumah doa pada Allah supaya Allah Ta'ala bagi saya rezeki? Tak boleh. So apa yang kita buat? Buat surat 20-30 surat, masukkan dalam peti surat rumah, pejabat, kedai, bagi tahu kata saya ni perlu pekerjaan. Itu yang kata husnuzon kepada Allah. Kita sangka baik kepada Allah, yang Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada kita, tapi bukan dengan cara kita jobless duduk di rumah. Kita kena keluar daripada rumah, fikir bagaimana cara nak dapatkan pekerjaan. Jumpa setiap orang Malaysia, tanya ada tak peluang kerja supaya saya boleh bekerja, supaya saya dapat duit lebih untuk saya tanggung anak isteri saya. Maka itu yang dikatakan husnuzon, sangka baik kepada Allah. Orang yang duduk di rumah, dia tidak keluar rumah berusaha mencari rezeki, tiba-tiba dia nak berdalih Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada dia, maka kata Imam Ibn Qayyim, itu bukan husnuzon. Bukan husnuzon. Dia kena usaha, tuan-tuan. Samalah juga kata Imam Ibn Qayyim, bersangka baik itu adalah pengharapan. Barang siapa yang pengharapan dia membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka pengharapan dia itu benar. Dan barang siapa yang keengganannya beramal
dianggap sebagai sikap berharap. Dan sikap berharapnya itu berarti dia tidak mau beramal atau meremehkan amalan, maka itu termasuk dia telah diperdayakan. Jadi kita tengoklah orang tu, dia rajin tak usaha, dia rajin tak semayang, buat amalan. Kalau dia malas, bermakna dia husnuzan yang telah terpedaya. Kata Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Fauzan kata husnuzan kepada Allah mesti disertai dengan meninggalkan maksiat, baru dikatakan husnuzan kepada Allah. Kalau orang tu husnuzan kepada Allah tapi dia tak boleh tinggalkan maksiat, maka itu bukan husnuzan. Dia kata kalau dia masih tidak dapat meninggalkan maksiat, maka itu tandanya dia berasa selamat daripada azab Allah. Siapa yang buat dosa dan dia berasa selamat daripada azab Allah, itu merupakan musibah. Itu merupakan musibah. Dia tak rasa takut. Saya nak tanya tuan-tuan, waktu petir, kilat, tuan-tuan ada tak rasa takut? Ada orang dia tak rasa takut. Saya ingat kawan saya waktu nak hujan, dia main bola dekat padang. Kilat tu bukan banyak pun, adalah sekali dua jauh-jauh, pakat main bola, hujan sikit-sikit. Tiba-tiba tuan-tuan, qaddar Allah, kilat petir tu datang, kena dekat dia. Kawan-kawan yang lain macam orang kata jatuh, tapi kilat tu tepat kena dekat dia, meninggal dunia. Saya pergi ke pusat perubatan swasta tersebut. Saya tengok dengan mata saya tuan-tuan, macam mana ibu dan ayah dia, keluarga dia datang, duk pegang, duk usap, duk urut dia. Tak tahu nak buat apa dah tuan. Dah kaku, dah jadi mayat. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan sekalian, bagaimana kita ni, kalau kita rasa selamat daripada bahaya, kita mungkin akan tersilap. Sebagaimana sebahagian remaja yang rasa selamat, tak ada bahaya apa, pergi main dekat air terjun tanpa ada langkah keselamatan, tanpa fikir risk assessment, apa dia penilaian risiko bila mandi tempat macam tu, terjun. Akhir sekali berapa orang mati lemas. Yang sekali dengan anak saya 3 orang sekali tuan-tuan mati air terjun di Kelantan. Itu contoh. Kita sentiasa rasa selamat menyebabkan kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga. Sama macam anak-anak kita yang duduk main motor dan sebagainya. Dia tak pernah rasa kalau jatuh, kalau accident, kalau nanti langgar lampu merah, nanti kereta walaupun 2 pagi, 3 pagi bawa dengan laju dan sebagainya boleh menyebabkan meninggal dunia. Maka itulah yang menyebabkan akhirnya orang yang macam ni tuan-tuan sekalian, takdir Allah Ta'ala menemui kemalangan. Bagi peluang untuk azan. Sedang hadirin mukminin, maka bilakah waktu yang sesuai untuk kita husnuzan kepada Allah? Maka para ulama mengatakan bahawa yang pertamanya ketika kita menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang dikatakan husnuzan ialah kita mengira bahawa doa kita akan dikabulkan oleh Allah apabila kita berdoa. Itu husnuzan. Masa kita berdoa tu, kita hendaklah percaya bahawa doa kita Allah Ta'ala akan makbulkan. Itu husnuzan. Dan bila kita bertaubat, kita percaya bahawa taubat kita Allah Ta'ala terima. Kena ada yang tu. Itu husnuzan. Apabila kita minta ampun kepada Allah, kita kena ada kepercayaan yang Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila kita buat amalan, kita kena percaya bahawa amalan kita ni Allah Ta'ala terima. Itu husnuzan. Kita sembahyang isyak saat lagi, kita kena ada kepercayaan dalam diri kita, sembahyang kita tu Allah Ta'ala terima. Sebab ini akan membangkitkan semangat dan kerajinan kita untuk buat ibadat.
Dan dia kata bahawa dengan syarat kita memenuhi segala syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maknanya kalau semayang kena buat bagi elok lah. Dia punya syarat sahnya, rukun dia dan sebagainya. Dan dia kata Imam Qurtubi, ini sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kamu yakin yang doa kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Satu lagi, bila nak husnuzan, iaitu ketika kita mengalami musibah. Anak kita gagal periksa, kita sendiri kena buang kerja, kan? Macam-macam masalah. Anak kita diceraikan oleh suami dia, balik rumah menangis teresak-esak. Anak kita berniaga, rugi, bankrupt, kita nak kena tanggung semua. Macam-macam lah tuan-tuan hidup ni. Maka bila kita mengalami musibah, kita kena husnuzan, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, ketika kita menghadapi kematian, juga kena husnuzan kepada Allah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafat. Hadis ni hadis Imam Muslim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kamu meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Bila kita rasa kita nak mati, saya ni pandai cakap, tuan-tuan, saya sendiri pun kalau nak mati tak tahu nak jadi apa. Tapi saya cuma cerita lah tuan-tuan. Saya pun tak tahu ni mati macam mana. Saya pun takut. Bukan kata berani sangat pun. Saya ingat hidup saya ni ada 2-3 kejadian yang saya rasa macam nak mati lah. Kalau ingat 2-3 event, 2-3 kejadian tu, rasa takut sungguh. Nak cerita ke orang suruh baik sangka dengan Allah ni pun tak tahu nak cerita macam mana. Tapi tak apalah, saya cerita dekat tuan-tuan sebagaimana hadis ni, sebagaimana ulasan oleh yang disyarahkan oleh para ulama. Iaitu bila kita nak mati, kok mana pun kita kena tanam dalam diri kita baik sangka kepada Allah. Allah Ta'ala terima amalan kita. Kita akan dimasukkan di kalangan orang yang soleh. Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam syurga. Itu contoh. Kan, contoh. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dikatakan, satu orang mukmin hendaklah bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi ketika mana dia ditimpa musibah dan ketika mana dia akan meninggal dunia. Bila kita ditimpa musibah, kita jadi apa? Bila tuan-tuan ditimpa musibah, saya ditimpa musibah, kita jadi apa tuan-tuan? Kita down. Kita down. Anak kita bila dia gagal dalam hidup dia akan down. Dia menangis, mak dia menangis, ayah dia menangis, jadi lemah. Kawan saya dapat berita dekat-dekat subuh, anak dia aksiden mati. Dia cerita kat saya apa tuan-tuan? Anak dia paling sayang. Kita, anak kita ni tuan-tuan, ada 4, 5 orang, 6, 7 orang tuan-tuan. Jangan bohong. Kita akan ada 1 orang atau 2 orang hak paling kita sayang berbanding anak lain. Walaupun semua anak tu kita sayang belaka. Anak daripada nombor 1, anak tengah, anak yang bongsu, kita sayang semua. Tapi jangan bohong, kita akan ada sayang lebih sikit hak ni berbanding hak lain. Betul tak? Pasal apa? Mungkin sebab rupa paras dia, mungkin sebab kenakalan dia masa dia kecil, mungkin sebab bagusnya akhlak dia, mungkin sebab layanan dia kepada kita, mungkin kerana dia terlalu rapat dengan kita. Macam-macam. Kawan saya ni tuan-tuan, dia punya rapat dengan anak dia ni. Tiap-tiap petang dia pergi ke asrama anak dia bagi burger. Kasih satu orang ayah rapat dengan anak dia, bagi burger. Petang-petang ayah beli burger bagi kat anak, tunggu kat pagar sekolah bagi kat anak.
Nak tanya tuan-tuan, siapa di kalangan tuan-tuan hak rapat dengan anak buat lagu tu? Siapa yang ada hubungan yang begitu rapat dengan anak, dia tahu macam mana dia ni sangat terikat dari segi perasaan dengan seorang anak. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala uji dia dengan ujian yang sangat berat untuk dia. Anak yang hak paling dia sayang itulah, kawan-kawan semua tahu itulah anak yang dia paling sayang. Jiran-jiran semua tahu itulah anak yang dia paling sayang. Tapi anak dia hak paling dia sayang itulah Allah Ta'ala uji dia, tarik anak tu, meninggal dunia, kemalangan. Dia cerita kat saya tuan-tuan, dia kata ustaz pun tahu macam mana kita ni sayang ke anak kita. Dia kata rapat dengan anak ni. Tiba-tiba dekat-dekat subuh dapat panggilan telefon, kata anak kemalangan meninggal dunia. Dia kata nak bangun berdiri pun tak boleh. Lutut ni, kaki ni tuan-tuan jadi lemah. Siapa yang ada pengalaman macam ni dia tahulah. Tapi agama mengajar kepada kita untuk kita lawan benda ni. Semua musibah, benda-benda buruk yang berlaku kepada kita, Allah Ta'ala ajarkan kepada kita lawan benda tu dengan cara kita sangka baik kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok orang Melayu kita yang Islam, bila mereka ditimpa kecelakaan, musibah, cuba tuan-tuan tengok cara dia bercakap, menggambarkan keimanan dia kepada Allah. Tuan-tuan bisa tengok dalam TV orang yang aksiden dan sebagainya, dia kata apa? Allah Ta'ala lebih sayang ke anak saya. Dia kata dia sayang ke anak dia, tapi Allah lebih sayang ke anak dia. Ucapan-ucapan motivasi untuk diri sendiri, untuk sangka baik kepada Allah. Ucapan itulah yang menyebabkan kita gagah. Ada seorang kenalan saya tuan-tuan, baru kahwin, dia ni perempuan, dia baru kahwin dengan suami dia, bawa helikopter kemalangan di belah Sabah Sarawak. Kalau tuan-tuan baca berita, tuan-tuan tahulah helikopter jatuh. TV tunjuk macam mana dia nak siram kubur tu, tak boleh. Soal hukum dia keluar rumah tu kita cerita kemudian lah. Tapi yang saya nak ceritanya ialah dia nak berdiri tu tak boleh, dia jatuh. TV tunjuk macam mana dia jatuh. Tu contoh siapa-siapa pun tuan-tuan, bila ditimpa musibah dia lemah, down. Maka agama mengajar kepada kita supaya kita sentiasa bersangka baik kepada Allah, dan sangka baik itulah yang menyebabkan kita boleh lawan perasaan lemah ketika mana kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala memberikan sebaik-baik pahala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.